اهدنا الصراط المستقيم. Kita nak jadi apa di dunia ni, jadilah. Tak ada masalah. Jadi orang kaya, nak jadi jutawan, tak ada masalah. Islam tidak menghalang kita menjadi kaya, jutawan, hebat, apa tak ada. Cuma kalimah tu mesti ada. Tak ada hak aku nak dapat rezeki yang sebanyak ni. Mereka dengan hak Allah. La ilaha illallah. Kalimah tauhid ni, Arab dia la ilaha illallah. Erti dalam bahasa Melayu, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud dia apa? Maksud dia kita menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Bukan duit yang banyak ni menyebabkan aku senang, tapi dengan hak Allah, izin Allah menyebabkan aku senang. Kalau duit banyak pun hidup tak senang. Sebab apa? Kalau Allah tak nak izin. Kalimah ini kalimah yang sangat mahal. Sebab tu Rasulullah ada sabda dalam satu hadis bermaksud, siapa yang mengakhiri kalam dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Sekarang ni yang Allah letak pada kita ni, suruh kita fikir bahawa semua kudrat kita, kuasa yang ada pada kita ialah kejadian Allah. Semua kehendak, nafsu, keinginan kita ialah kejadian Allah. Semua ilmu yang ada pada kita, tak kira kemahiran, pengetahuan, ilham, kalau Nabi Rasul mereka ada wahyu, semua milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Mendengar, melihat kita milik Allah. Tak ada milik kita. Allah bagi kita letak sifat makni pada diri jasad kita untuk kita berfikir bahawa semua ini milik Allah. Dan kita kena serah kembali kepada Allah dengan menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Tak ada hak, ya Allah aku nak pandai bercakap ni, boleh bercakap melainkan dengan izin kau ya Allah. Tak ada hak, ya Allah aku nak melihat ni ya Allah, kecuali dengan izin kau ya Allah. Tak ada hak, ya Allah aku nak mendengar ni ya Allah, kecuali dengan izin kau ya Allah. Tak ada hak ni aku nak berkeinginan ya Allah, melainkan dengan izin kau ya Allah. Tak ada hak aku nak berkuasa tulang empat gerak ni, melainkan dengan izin kau ya Allah. Itulah tuan-tuan yang saya nak cakap pada sifat 20 ni. Pertama dia ada terbahagi 4. Pertama sifat nafsiyah, salbiah, makni, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ni kita ada hurai, itu sifat wujud, satu saja. Sifat salbiah ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Ada 5 sifat. Baik. Antara kaitan antara sifat nafsiyah salbiah ni, sebenarnya sifat nafsiyah ni adalah zat Allah esa. Zat satu saja, sifat wujud. Jadi sifat salbiah ni dia kona habis ke atas, dia nak tunjuk bahawa kewujudan Allah tu qidam, sedia. Kewujudan Allah tu baqa, kekal. Kewujudan Allah tu bersalahan bersekalian baharu, mukhalafah. Kewujudan Allah tu berdiri dengan sendiri. Kewujudan Allah tu esa. Jadi tidak ada sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wadaniyah pada makhluk, tak ada. Itu bila kata mata zahir, ni semua saya usaha kecil-kecil dah datang mengaji Quran, ini yang boleh hafiz ni, alhamdulillah. Tapi mata akal, ya Allah, kalau kau tak izin anak aku ni seorang tak hafiz, walaupun aku hantar sekolah hafiz, kalau kau tak izin dia tak jadi hafiz. Ni kau izin lah ni, dengan izin kau. Kau tak boleh kau macam tu. Lagi cantik tak ada riak, tak ada ujuk apa semua. Ini yang kita nak. Maksudnya bermata 3, maksud mata zahir semua makhluk, mata akal semua Allah. Mata hati itu hak milik Allah, bergantung kat Tuhan. Ni nak bagi kita faham tentang dia atau tidak, terpulang kat dia. Berapa lama tak tahu. Akhirnya terima kasih Allah bagi aku sujud. Akhirnya dalam solat 4 rakaat tu semua terima kasih dengan Allah je. Itu saja. Itulah khusyuk tuan-tuan. Khusyuk macam tu. Bukan khusyuk bila semayang naik atas aras ke, tunggang kuda putih tu. Ada kumpulan bila dia semayang takbir, dia tak nak, dia tinggal dunia, dia pergi ke alam ghaib, dia menunggang kuda putih, dia masuk alam ghaib. Ni apa ni? Tak buat aku tu. Tak betul, tak betul. Tidak dinamakan solat kecuali dalam keadaan sedar. Kita kena sedar kita tengah bersolat. Imam baca, kita dengar, salah, subhanallah. Bukan tegur, nak tegur dia, zikir. Macam biasa kan. Bila kita lupa rakaat, subhanallah. Kita kena baca dia rakaat kedua. Ni rakaat ketiga, rakaat keempat. Bukankah bacaan itu macam kita tak ingat Allah. Itulah cara kita, kemampuan kita. Tugas untuk mentauhidkan Allah ni berlaku sepanjang masa. Pada setiap benda yang kita lihat, setiap benda yang kita dengar, setiap benda yang kita terfikir dan kita terlintas di hati lah, semua
kita kena sentiasa ingat Allah. Jadi adakah kita disuruh memegang tasbih, membawa tasbih ke sana ke sini, berzikir dengan cara itu? Bukan cara itu, tapi dengan cara berfikir tentang kebesaran atau kekuasaan Allah. Allah yang mengizinkan semua yang berlaku ni, makhluk sebagai asbab saja, aku sebagai asbab saja, itu saja. Sekurang-kurangnya pada setiap hari bila kita nak melakukan sesuatu, ataupun kita sedang melakukan sesuatu, ataupun kita dah buat sesuatu, kita hanya berbisik di fikiran kita, semua yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, semua itu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, atas izin Allah. Diri aku, diri makhluk hanya asbab. Sebenarnya sifat 20 ini adalah karangan guru-guru tauhid, tidak dibicarakan oleh Rasulullah SAW secara formal. Dari segi kalau nak kata bid'ah pun ya juga. Sifat 20 ni satu bid'ah yang Nabi tak pernah buat, tak pernah ajar sahabat-sahabat. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala bi nafsihi wadaniyat, tu tak ada. Dari segi lafaz memang bid'ah lah. Sebab apa kita buat benda yang Nabi tak sebut. Tetapi dari segi maksud tu tidak bid'ah. Kita masih lagi belajar, tak apa. Sebenarnya benda ni kita menuju ke arah kefahaman yang akan dicampakkan oleh Allah dalam hati kita. Akhirnya kita akan faham apa yang saya bercakap. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan, saya bukan tok guru, saya bukan apa, tuan-tuan jangan anggap saya tok guru, bukan. Mungkin saya anggap tuan-tuan panggil saya guru ke apa, cikgu ke apa, Pak Hashim ke apa, saya kata tu satu doa bagi saya lah. Allah mohon apa, doa, kata-kata dia datang daripada Allah, saya nampak datang daripada Allah lah. Bagi diri saya tak ada apa satu pun. Wajib ada aku, Allah yang bagi ada. Jadi lagi mustahil, harus aku menerima percakapan ini keluar. Semua milik Allah yang Allah lalukan pada saya cakap, tuan-tuan pula faham. Wajib kefahaman tuan-tuan, Allah yang bagi faham. Jadi ini mustahil, harus tuan-tuan menerima kefahaman dari Allah. Nampak? Hukum akal punya bagus. Datang pula kalimah tauhid, la maujud bil haq illallah. Tak ada hak, tiada yang wujud pada diriku walau sebesar zarah illallah, melainkan semua dengan izin Allah. Jadi sebenarnya sekarang ni makhluk tak ada diri tau. Yang ada diri hanya Allah. Tapi mata zahir kita nampak macam dua. Tu saya kata tadi, yang ada makhluk dan Allah. Kalau bukan makhluk dia Allah, kalau bukan Allah dia makhluk. Sebab saya cakap mata zahir. Pada hakikatnya bukan begitu. Ni yang dia bercakap ni, kalau Allah Taala tak tebuk kuasa, jangan haraplah saya boleh bercakap. Hanya dia saja ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu aku cipta, setiap perbuatan kamu aku cipta. Ni Allah tengah buat saya bercakap. Ada tuan-tuan nampak? Belum nampak lagi. Tak apa. Lepas tu orang yang ujung diri, rasa diri dia ada, diri dia hebat, diri dia buat itu, dia syirik. Sebab dia nampak diri dia ada, sedangkan diri dia tak ada. Ombak tu nak melawan Allah, air. Bila air lonjak tinggi, dia kata, aku hebat. Air jangan cakap banyak. Aku ada kuasa. Ini lupa diri dia tu pun kerana lonjakan air, diri dia tu tak ada, berlagak dengan air. Aduh, syirik ha? Semua makhluk adalah kenyataan kudrat iradah Allah. Bukan kita Allah, jangan cakap. Itu salah tu, sesat tu. Kita belajar tanda beza tentang Allah makhluk dalam hukum akal untuk menghukumkan Allah meliputi ni. Dia salah dengar, salah faham, akhirnya dia mengaku Tuhan. Dia mengaku ana al-haq, akulah Tuhan. Sesat, pemahaman yang sesat. Kenapa? Diri dia dah bertepi. Dia kata dia Allah. Allah di dalam aku, lagi sesat. Allah duduk di dalam, Allah tak bertepi, mana boleh berada di dalam dan di luar satu. Macam tanda beza dulu. Itulah kata. Bila sampai perbincangan yang sangat kritikal ini, dia kena dengar dengan berhati-hati. Saya mohon tuan-tuan dengar dengan berhati-hati. Kalau tuan-tuan rasa tak berapa faham, tuan-tuan lihatlah rakaman video sebelum-sebelum tentang tanda beza hukum akal atas makhluk.